A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wan mursalin. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabi'il qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kullama ikhtalafa al-malawan wa ta'aqaba al-asrar wa karrara jidan wa istakbala al-faqdan wa balligh ruhahu wa arwah ahli baitihi minna at-tahiyyatu wassalam. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung Risalah Mu'jizat Ahmadiyah, Mu'jizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana risalah ini ditulis masa Ustaz di dalam buang daerah di Gunung Ganang, dan masa ketika ditulis tidak ada kitab hadis bersamanya selain Al-Quran. Dan dalam risalah ini mengandungi sekitar 300 lebih mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sanadnya dengan an fulan kan, dengan sanadnya lebih 300 mu'jizat. Dan ahli tahqiq bagi tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya mu'jizat lebih 1000 mu'jizat berkaitan apa saja. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir dan adalah universal, dihantar kepada Nabi, kepada kepada semua manusia dan para jin dan makhlukat. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan semua jenis makhlukat. Kita melihat ada mu'jizatnya berkaitan keberkatan ta'am, keberkatan air, dengan bulan, matahari, dengan jamidat, benda yang kaku, batu-batu kerikil, pokok bercakap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang manusia yang sudah meninggal, dan ada lagi lah tunggul kurma yang menangis, terbelahnya bulan dan sebagainya. Terlalu banyak mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam risalah ini kita akan melihat sekitar 300 mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hari ini insyaAllah akan membaca isyarat kelima yang memiliki satu nukta yang penting, yaitu berkaitan ikhbarat ataupun perkhabaran gaib yang Nabi SAW bagi tahu, khabar daripada gaib, masa akan datang, yang masa sudah lalu, perkara-perkara yang gaib. Jadi contoh yang pertama, telah dinukilkan kepada kami dengan nukilan yang sahih dan mutawatir bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat di atas mimbar masa memberi khutbah. Ketika itu Sayyidina Hasan yang masuk dalam masjid, Nabi SAW sabda, "Inna ibni haza Hasan, yani Sayyidun, wa la'allahu an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin." Maksudnya, sungguhnya anakku ini adalah penghulu, yaitu Sayyidina Hasan. Semoga Allah mendamaikan dengannya antara dua kelompok yang besar daripada kaum muslimin. Ya. Maka ketika dua pasukan tentera yang paling besar bagi kaum muslimin, bertingkah, Sayyidina Hasan telah berdamai dengan Sayyidina Muawiyah. Oleh yang demikian, Sayyidina Al-Hasan telah membenarkan mu'jizat gaib datuknya yang paling mulia Sallallahu Alaihi Wasallam selepas 40 tahun. Ya, selepas 40 tahun, yang mana kita tahu setelah Nabi Hazreti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal, Sayyidina Hasan yang mengambil alih tugas khilafah dan sekitar 6 bulan. Dan masa itu adalah perang antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan masa itu, masa dua pasukan tentera bertemu, beliau dia tinggalkan tugas khilafatan itu kepada Muawiyah, dan melalui itulah dia damaikan. Kalau tidak, terlalu ramai
orang muslimin akan meninggal. Jadi dia melalui itu dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya mukjizatnya selepas 40 tahun. Dan contoh yang kedua, kenapa Sayyidina Hasan jadi sebagai khalifah, dia mungkin saya akan ceritakan akan datang insyaAllah giliran dia. Contoh yang kedua juga dinukilkan kepada kita dengan nukilan yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ya, "Satuqatilun nakisina wal qasitina wal mariqin." Engkau akan memerangi orang yang tidak setia, Khawarij, dan orang yang keluar dari agama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mengenai pertempuran Jamal, pertempuran Siffin, dan pertempuran Khawarij. Dan ketiga Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awam yang mana khawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap nabi adalah khawarinya, dan Zubair itulah khawari aku. Khawari Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Awam. Dan Sayyidina Ali saling kasih mengasihi antara sama lain. Mereka sangat sayang, sahabatlah antara sama lain. Masa Nabi SAW melihat kedua-dua mereka, Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, apa? La yuqatilannaka yauman wa huwa ghairul muhib. Dia, yakni Sayyidina Zubair, akan memerangi kamu pada satu hari, sedangkan dia bukan di pihak yang benar. Dan begitu juga. Semasa perang Jamal, ya, ketika kedua pasukan tentera bertemu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ingatkan kepada Sayyidina Zubair, bukankah Nabi SAW kata hadis ini masa kita bersama? Dia kata, demi Allah, saya hari itu saya lupa hadis itu dan baru ingat, betul. Dan dia tak perang dengan Sayyidina Ali dan kembali balik, patah balik ke Madinah. Tetapi di jalan dibunuh oleh seorang daripada pasukan tentera. Dibunuh juga dan jadi syahid. Dan begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa? Kepada isteri-isteri yang suci. Dia kata, Nabi SAW, "Satatawalla ihtakunna ala ra'si fi'atin azimatin wa sayuqtal kathirun hawlaha wa tanbuhu alaiha kilabul hawaib atau kilabul hawab." Masa Nabi SAW bersama isteri-isteri Rasulullah SAW, Nabi SAW kata kepada mereka, salah seorang daripada kamu akan memimpin fitnah yang besar dan akan terbunuh ramai orang di sekelilingnya dan akan menyalak kepadanya anjing-anjing di Al-Hawaib. Demikianlah hadis-hadis yang sahih dan sabit secara qat'i atau peperangan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali selepas 30 tahun bersama Siti Aisyah, dan Sayyidina Zubair bin Awam dan Sayyidina Talha ketika perang Jamal ataupun dengan nama yang lain perang Unta, dan peperangannya bersama Sayyidina Muawiyah dalam perang Siffin dan bersama puak Khawarij di Harura dan Nahriwan. Sungguhnya setiap satu itu adalah pengesahan secara nyata bagi khabar-khabar gaib tersebut yang Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW memberitahu tentang khabar-khabar itu, bahwa semua itu membenarkan kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah melihat dan bagi tahu. Allah Subhanahu tunjukkan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW bagi tahu kepada kita sebahagiannya dengan isyarat, dan kita panggil hadis mutasyabihat, dan kadang-kadang tak bagi niat dan sangat bukan jelas, sebab la ya'lamul ghaibi illa Allah. Tapi yang kita melihat apa yang Nabi SAW bagi tahu sudah berlaku, seperti Fatih Istanbul, Fatih Konstantin, kan akan berlaku insyaAllah. Pembunuhan orang Yahud akan datang giliran dia masanya insyaAllah.
Begitu juga, tapi kita kena tahu peperangan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana ijtihad. Jadi mereka buat ijtihad. Jadi mereka adalah tidak dapat dosa. Dan mereka, siapa yang dapat ijtihad, kalau dapat betul, kan dia dapat 2 pahala. Kalau tidak, dapat 1 pahala. Dan satu lagi, sebab mereka Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, mereka bukannya bertemu untuk perang. Bahkan Sayyidina Aisyah bersama Talha dan Zubair, mereka pergi ke dekat Kufah nak berbincang dengan Sayyidina Ali supaya pembunuh-pembunuh Sayyidina Osman radhiyallahu an dikeluarkan dan ditetapkan supaya dikesas untuk mereka. Dan mereka sudah berbincang, dan sudah berdamai, tidak akan ada perang. Dan masa malam telah mereka pasukan tentera masa berehat adalah orang-orang yang munafik di antara mereka. Jadi mereka kata, mereka yang membunuh Sayyidina Osman, mereka kata kalau sekarang mereka berdamai, kita dalam bahaya. Jadi apa yang kita boleh buat? Mereka sebahagian daripada mereka serang kepada kaimah-kaimah ke pasukan tentera Sayyidina Ali dan sebahagian ke pasukan tentera Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika mereka ingat, yang satu lagi sudah mengkhianati dan serang kepada kami. Dan mula pertempuran perang di sana, dan dalam perang itu antara kedua-dua pihak sekitar 20,000 orang sudah meninggal. Ya, tapi kemudian Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, pasukan Sayyidina Aisyah mereka kalah, dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sudah dihantar balik ke Madinah semula lagi. Adalah, jadi ini mungkin kita di kalangan sahabat Nabi SAW apa yang berlaku, dan Allah SWT insyaAllah maghfiratkan, ya memang. Sebab antara mereka yang ada asyarah mubasyarah yang sudah diberitahu bahawa akan masuk syurga. Jadi kita antara sahabat-sahabat itu kita tidak boleh kata ini macam itu macam, dan membuat umpat-mengumpat ke. Tak boleh buat qilul kal, yang diam dalam antara sahabat Nabi SAW, dan diam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Ali mengenai seorang lelaki yang akan membunuhnya dengan bersabda, sayuballu lihyatuka bidami ra'sik. Yani dia bagi tahu seorang, dia akan membasahkan janggut kamu dengan darah dari kepalamu. Sayyidina Ali mengenalnya, dia kenali, dan ia adalah Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Tapi Nabi SAW walaupun Sayyidina Ali tahu dia akan membunuh dia, tetapi tak boleh buat apa-apa, belum ada apa-apa lagi. Jadi belum dia buat apa-apa lagi. Tadi Nabi SAW bagi tahu kepada dia. Dan begitulah, pada satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masa bangun solat subuh dan kejut ashabnya, sahabat-sahabatnya untuk solat subuh, Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji, dia datang dari belakang, tikam beberapa kali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan membunuh. Dan memang seperti yang Nabi SAW bagi tahu, membasahkan janggut Sayyidina Ali melalui darah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, ya, masa saya baca hadis-hadis ini, masa kalian mendengar, kena baca salawat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah alaihi wasallam. Yang orang baca dan orang dengar pun kena salawat kepada Rasulullah SAW supaya tidak jadi daripada antara golongan yang bakhil, ya. Rasulullah SAW memberitahu juga mengenai seorang lelaki daripada buah Khawarij dengan tanda yang aneh dalam dirinya dan disebut sebagai Zusadiyah. Dan dadanya besar, yani seorang. Lalu ditemui lelaki tersebut antara orang yang terbunuh. Lalu Sayyidina Ali mengemukakannya sebagai hujah bahawa beliau berada di pihak yang benar.
Sebab orang itu yang didapati daripada pihak yang sebenarnya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tunjukkan itu sebagai bukti dan hujah bahawa dia Sayyidina Ali dalam pihak yang benar. Dan dalam waktu yang sama, beliau mengiklankan mukjizat Nabi SAW. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dengan riwayat yang sahih daripada Ummu Salamah dan selainnya, bahawa Sayyidina Al-Husain akan terbunuh di mana? Di At-Tuf ataupun dengan nama yang lain Karbala, dan selepas 50 tahun berlakulah pertempuran yang menyayat dan membakar hati. Lalu peristiwa ini membenarkan perkhabaran gaib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan baginda juga berkali-kali menghabarkan Nabi SAW, Inna ahli baiti yulgawna katlan wa tashridan min ba'di. Maksudnya, sungguhnya keturunanku, maksudnya ahli bait, akan menemui pembunuhan dan bala pengusiran selepasku. Dan seperti mana yang bagi tahu, dan baginda menerangkan perkara itu pada suatu tahap. Lalu berlakulah sebagaimana yang baginda telah kabarkan. Jadi kabar-kabar yang Nabi SAW bagi tahu yang keluar dengan jelas bahawa ia tunjukkan Nabi SAW adalah dapat kabar gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW bagi tahu bukan yang bagi tahu daripada dirinya sendiri. Jadi apa yang berlaku, sebab la ya'lamul ghaibu illallah. Hanya gaib itu hanya Allah SWT tahu. Dan Allah SWT bagi tahu juga sebagai isyarat kepada Rasulullah SAW. Jadi ada soalan di sini, apakah hikmah dan wajah rahmat di sebalik fitnah berdarah yang menimpa Islam di era Asrus Sa'adat? Kenapa berlaku pembunuhan yang begini di Asrus Sa'adat? Yang asar yang kita panggil itu Asrus Sa'adat, asar yang berbahagia, kan, bercahaya. Sedangkan mereka tidak patut menerima azab ilahi. Kenapa berlaku kejadian-kejadian begitu? Ustaz bagi satu jawapan di sini. Mungkin kita melihat dari aspek itu juga. Sungguhnya sebagaimana hujan dan ribut yang dahsyat pada musim bunga menggerakkan persiapan semua jenis tumbuhan ataupun potensi semua tumbuhan melalui masa musim bunga ada tiupan angin kencang yang kuat, masa itu benih-benih itu bercampur aduk dan dia terbang ke tempat yang lain. Satu lagi di masa musim sejuk, sejuk ya, saya kalau di negara-negara sejuk saya tahu itu ada sebahagian benih-benih itu keras dan kalau tanam pun tak boleh tumbuh. Masa dalam di bawah sejuk, di bawah salju dan sejukan itu, mereka pecah dan dengan guruhan itu sebagainya itu pecah dan baru dia tumbuh. Dan melalui ribut itu, jadi persiapan boleh kita kata dalam fitrah ni ataupun tajhizat dalam kita pandai itu persiapan kelengkapan semua jenis tumbuhan, benih dan pokok lalu mengembangkannya. Maka setiap satu daripadanya akan mengembangkan bunga-bunga yang khusus kepada dirinya dan melaksanakan tugas yang sesuai dengan fitrahnya. Yang orang kata musim bunga itu, yang mula-mula musim bunga itu ada tiup angin yang kuat itu, orang tahu ini untuk nak membuka bunga-bunga itu. Jadi kan masa itu daun keluar, bunga-bunga keluar, kan lepas itu ada berbuah. Kan? Jadi itu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap satu daripada akan mengembangkan bunga-bunga yang khusus kepada dirinya dan melaksanakan tugas yang sesuai dengan fitrahnya. Demikianlah. Jadi seperti contoh ini, demikianlah juga fitnah-fitnah yang menimpa para sahabat dan tabi'in masa itu, ia menggoncang dan menggalakkan persiapan-persiapan yang berbeza. Yani kita panggil kelengkapan potensi yang ada pada manusia itu, yang berbeza dan lain-lain. Yang seperti benih dan merangsangnya. Dan menakutkan semua kelompok orang Islam
bahawa Islam dalam keadaan bahaya dan api telah menyala. Jadi semua orang Islam buat apa? Dan menjadikan mereka yang orang Islam lari untuk menjaga Islam. Dan semua itu ambil tindakan. Dan sebelum itu mereka melihat adalah kerajaan-kerajaan itu menjaga kalau ada apa-apa kerajaan panggil perang, jadi selesaikan masalah itu. Sekarang melihat ada masalah, ada Islam itu dalam bahaya. Jadi bagi amaran kepada semua orang dan mereka datang menjadikan mereka semua orang lari untuk menjaga Islam. Dan setiap satu daripada mereka meletakkan di atas bahunya tugas tertentu yang memikul bebanan itu. Daripada tugas-tugas yang berbeza dan banyak terhadap masyarakat Islam sesuai dengan persiapannya. Seperti apa? Mereka beramal dan bermujahadah dengan kesungguhan yang sempurna. Sebahagian mereka berdiri dan berusaha untuk memelihara hadis-hadis Nabi SAW yang mulia. Sebahagian lagi ke atas syariat dan sebahagian lagi ke atas hakikat iman Al-Quran dan sebahagian lagi atas Al-Quran Al-Karim. Dan semua itu mengambil satu bahagian untuk nak jaga, nak mengembangkan benda itu. Demikianlah setiap kelompok itu sibuk dengan khidmat yang tertentu. Dan mereka berusaha dalam melaksanakan tugas-tugas Islam dengan usaha yang bersemangat. Lalu berkembanglah bunga-bunga yang banyak dengan warna-warni yang berbeza. Dan telah ditebarkan benih-benih dengan ribut tersebut ke negara-negara dunia Islam yang luas. Lalu menukar setengah bumi menjadi taman bunga menawar. Masa itu sahabat-sahabat Nabi SAW pun pergi sana sini dan angin itu dia taburkan semua sahabat-sahabat Nabi SAW ke seluruh alam. Tetapi sayangnya muncul dalam kebun tersebut dan antara bunga-bunga menawar itu duri-duri bagi kelompok ahli bid'ah juga. Seolah-olah tangan kudrat ilahi telah menggoncang zaman itu dengan sifat jalal dan menggerakkannya dengan kuat, kemudian membalikkannya. Lalu mengasah kesungguhan mereka yang berazam dan telah mengetaharkannya. Lalu melalui kekuatan berpusat yang berasal tarikan itu yang berasal daripada gerakan tersebut menerbangkan sangat ramai daripada ahli ijtihad. Di masa itulah keluar ahli ijtihad, ahli hadis yang murni, para hafiz yang suci, para asfiya, aktab, kutub, para waliullah ke negara-negara Islam. Dan menyebabkan mereka berhijrah untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Dan menggerak dan merasa teruja kaum muslimin di timur dan barat dan membuka mata mereka untuk mendapat faedah daripada perbendaharaan Al-Quran. Ya, saya melihat dari aspek yang baik juga. Ya, ada banyak hikmahnya juga, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sungguhnya pemilik Kutubus Sittah, yakni kitab-kitab yang sahih, yang masyhur dan diketuai oleh Imam Bukhari dan Muslim telah bersepakat di atas kesahihan kebanyakan berita-berita yang akan kami terangkan. Dan kebanyakan daripadanya adalah mutawatir dengan kemutawatiran maknawi. Yang di sini ada mutawatir, tawatur yang terlalu ramai orang meriwayatkan tentang hadis itu dan mereka tidak boleh berkumpul atas penipuan. Tapi mutawatir maknawi ini dari segi lafaz mungkin berlainan, tetapi atas kejadian mereka bermuafakat. Contohnya, berlakulah di atas highway, kan? Satu kejadian, accident. Datang seorang, dia kata di sana ada lori dan kereta berlanggar. Satunya kata ada lori langgar kepada motor. Satunya kata lori terbalik. Yang semua kata mungkin lafaz-lafaz yang lain, tetapi sana ada satu hakikat, ada kejadian, accident di jalan itu. Itulah mutawatir ma'nawi atas kejadian itu. Jadi hadis hadis yakni kita meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Kadang-kadang mungkin kita tak boleh hafal hadis-hadis itu kan. Jadi kita dengan maknanya kita riwayatkan hadis itu dan kita kata apa? Au kama qal, yang
seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Yani supaya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kazzab alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu 'alan nar." Yang setiap yang sengaja menipu atas aku, dia sediakanlah tempatnya di neraka. Oleh sebab itu kita masa riwayatkan itu tak berapa lafaznya tak tahu, tapi dengan satu riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa akan berlaku ke Fatih Istanbul, Konstantin contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Istanbul akan difatih. Tapi bukan kata-kata begitu. Tapi akadnya betul. Dengan meriwayatkan hadis dengan makna itu karena makna yang betul, sahih, boleh juga. Ya. Jadi sini maka telah dinukil dengan nukilan yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perkhabaran gaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Dan ini sebagai bukti hujah kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi ummi dan dia masa itu tidak ada yang seperti macam sosial media dan lain-lain. Macam mana dia melihat masa akan datang dan bagaimana bagi tahu dan apa yang bagi tahu berlaku seperti yang bagi tahu. Jadi itu tunjukkan atas pembuktian sebagai dalil kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna muzat itu daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata sadaqta ya Nabi. Yani kamu adalah benar, kamu adalah utusan aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini satu hadis yang ini dinukil dengan nukilan yang sahih. Rasulullah SAW bersabda kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, satughlabuna jami'a a'daikum, sataghlibuna jami'a a'daikum wa satawaffiquna ila maza? Ila fath Makkah wa ila fath Khaybar wa ila fath Syam وإلى فتح العراق وإلى فتح Iran وإلى فتح Baitul Maqdis. Kalian para sahabat akan mengalahkan semua musuh kalian dan kalian diberikan kerajaan untuk menakluk Makkah, Khaybar, Syam, Iraq, Iran dan Baitul Maqdis. Ya, insyaallah. Dalam sejarah tunjukkan juga bila ada pembukaan Syam dan Baitul Maqdis, Syam menyusuli dan seterusnya Fathul Quds insyaallah, Baitul Maqdis. Quds insyaallah akan berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu juga dengan nukilan yang lain. Satuqassimuna fima bainakum kunuz maza? Kunuz mulukul Furs wal Rum wa huma aksar dawlatain fi zalika zaman. Kamu akan membahagi-bahagikan di kalangan kamu khazanah raja-raja Parsi dan Rom. Kedua-duanya adalah dua negara yang paling besar pada zaman tersebut. Jadi Nabi SAW masa bagi tahu khabar-khabar ini bukan dia kata ukhammin, yani saya teka mungkinlah. Bukan kata begitu. Atau bukan kata azunnu, yang saya sangka. Ya, bukan dia cakap dengan sangkaan. Bukan dengan tahmin dan tekaan. Bahkan sebaliknya baginda memberitahu dengan perkhabaran yang qat'i dan seakan-akan melihat di hadapannya. Lalu berita ini berlaku sebagaimana yang diberitahu. Sedangkan ketika baginda SAW memberitahu, baginda terpaksa berhijrah. Malah para sahabat baginda adalah sedikit. Sedangkan musuh-musuhnya adalah di sekitar Madinah dan seluruh alam. Jadi bayangkan orang-orang munafik kata Nabi SAW bagi tahu masa dalam perang Handak. Dan Nabi SAW turun ke Handak itu dalam masa mereka nampak satu batu besar. Mereka tak boleh pecahkan. Nabi SAW beberapa kali dia tukul. Dan masa tukul, Nabi SAW kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan masa itu keluar satu cahaya. Dan Nabi SAW kata, saya melihat kubu-kubu Bizans, Sasani dan Mesir yang tempat-tempatnya akan difetih dan bagi tahu kepada para sahabat kamu akan sampai sana. Dan ada munafik kata, dia cakap apa? Sekarang kami tak boleh keluar tandas pun. Masa itu perang Handak tu kan,
perang Khandaq tu, ada serangan yang sangat kuat, dan mereka, Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dan Nabi SAW pun hujung-hujungnya mereka tak dapat solat asar. Mereka solat asar dalam solat waktu maghrib, sebab serangan masa itu sangat besar dan kuat. Dan ada munafik kata, apa yang cakap ini? Dia bagi tahu kabar gembira. Kita sekarang takut tak boleh keluar tandas pun. Tapi dan masa itu kan sekeliling Nabi SAW itu banyak musuh. Nabi SAW bagi kabar gembira kepada mereka. Dan jangan risau, jangan putus asa. InsyaAllah kamu akan sampai ke sana. Dan Nabi SAW bagi tahu semasa hijrah ke Madinah, keluar daripada Makkah, kan? Jadi di sana pun Suraka, kan? Suraka dia ikut Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Dan beberapa kali Suraka cuba serang kepada Nabi SAW, tetapi setiap kali cuba dan dia jatuh dari keldainya. Dia dari kuda-kuda, kan? Kuda. Akhir sekali dia kata, okey, saya yakinlah kamu tak boleh disampaikan kepada kamu, dan dia beriman kepada Rasulullah SAW dan minta aman daripada Nabi SAW. Nabi SAW bagi aman dan ambil membalikkan tangan dia, tangan Suraka. Tangan ini bukan untuk nak membunuh seorang Nabi, bahkan betul lagi, bagaimanalah kalau kamu masa pakaian gelang-gelang Kisra. Dia kata Kisra Hormuz. Kisra Hormuz itu kerajaan besar. Ya, Nabi SAW, ya Kisra Hormuz, kamu akan pakai pakaian gelang-gelang dia. Dia menakjubkan ya benda ini. Dan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berlakulah Fathil Iran, Sasani, dan dibuka, dan semua barang-barang Kisra Hormuz dibawa ke Madinah. Masa itu Nabi SAW panggil Suraka, mari pakai gelang-gelang Kisra Hormuz. Dia pakai. Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurniakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tangan Umar. Lepas tu dia suruh kepada Suraka, keluarkan barang-barang tu, sebab itu hak semua orang. Suraka, mana kalau keluarkan ini, kan Nabi sallallahu bagi tahu, bagi tahu tak dah pakai, keluarkan. Itu sebab ada haknya untuk semua orang. Dia keluarkan daripada Suraka itu. Ya, Nabi SAW telah dinukulkan juga banyak kali secara sahih dan qat'i bahawa baginda SAW bersabda, "Alaikum bisiratil lazina min ba'di Abi Bakr wa Umar." Maksudnya, hendaklah kamu mengikut sirah jalan hidup dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu baginda memberitahu bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan terus hidup setelah Nabi SAW, dan mereka akan menjadi khalifah dan akan memiliki sirah ataupun jalan hidup yang menarik dalam sudut yang paling sempurna dan bergerak dalam keredaan Allah dan keredaan Nabi. Sungguhnya Sayyidina Abu Bakar akan menjadi khalifah sekejap sahaja, manakala Sayyidina Umar akan menjawat lebih lama dan akan menakluk banyak negeri. Negara. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Zuwiyat liya al-ard, fa-uriyat masyariqaha wa magharibiha. Wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha." Nabi SAW beritahu. Yani maksudnya, dilipatkan kepadaku bumi, lalu ditunjukkan kepadaku timur dan barat. Yani timur dan barat ditunjukkan kepadaku, dan akan sampai kerajaan umatku apa yang dilipatkan bagiku daripada bumi. Kita panggil itu tayil mekan. Tai macam dibalut. Saya itu semua bumi yang terbuka kepada Nabi SAW. Nabi SAW melihat syarq dan garb sampai kerajaannya, kuasa Islam akan sampai ke sana, dan bagi tahu maksudnya sungguhnya umatku akan memerintah kerajaan dunia.
timur dan barat. Sesungguhnya tiadalah satu umat pun yang memerintah seperti kerajaan ini, dan berlakulah sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu. Dinukil juga dengan nukilan yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebelum Ghazwah Badr, perang Ghazwah. Dia bisa beritahu. Masa itu Quraisy belum sampai lagi. Quraisy di belakang gunung. Haza masra Abu Jahil. Nabi SAW kata, sabta. Wahaza masra Utbah. Wahaza masra Umayyah. Wahaza masra fulan, 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 fulan. Nama gitu. Maksudnya, ini adalah tempat Abu Jahal akan dibunuh dan jatuh sini. Dan Nabi SAW buat garisan. Ini adalah tempat Utbah bin Rabi'ah akan jatuh sini. Ini adalah tempat Umayyah. Ini adalah tempat si fulan, si fulan. Bagi tahu semua orang, para pembesar Quraisy musyrikin itu akan dibunuh di sini dan buat garisan untuk mereka. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke tempat setiap seorang daripada musyrikin Quraisy dan bersabda, Innani sa'aqtulu Ubay bin Khalaf biyadi. Sungguhnya aku akan membunuh Ubay bin Khalaf dengan tanganku ini. Lalu berlakulah sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan. Jadi, adalah sahabat Nabi SAW yang bagi tahu, demi Allah saya melihat, yakni pembesar-pembesar Quraisy itu mereka jatuh mati, dibunuh, tidak melebihi di tempat yang Nabi SAW gariskan itu. Semua tempat yang mereka Nabi SAW gariskan, mereka jatuh sana dan dibunuh. Dan Ubay bin Khalaf yang seorang musyrik yang sangat menentang dengan Nabi SAW, sentiasa caci dengan Nabi SAW. Ini bukan Umayyah bin Khalaf. Yang Umayyah bin Khalaf yang apa tu? Yang Bilal Habashi punya, bukan hamba dia. Tapi dia adiknya, adik-beradik dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dia pun orang musyrik yang kuat di Makkah masa itu. Dia ada kuda besar. Dia kata, ya Muhammad, dia ajak dengan Nabi SAW. Saya hari ini bagi kepada kuda ini 10 kilo, yakni bekas jagung dia makan. Nanti satu hari dengan ini saya bunuh kamu. Nabi SAW kata, saya insyaAllah akan bunuh kamu. Dan perang Uhud. Ini diceritakan kisah tadi kita baca itu, perang Badr. Tapi Ubay bin Khalaf masa di perang Uhud. Dan semasa Nabi SAW naik ke gunung dekat Uhud tu bersama ashabnya, sahabat-sahabatnya, Ubay bin Khalaf datang. Dia nak ejek-ejek dengan Nabi SAW. Mana itu Muhammad? Keluarlah. Jadi tunjukkan keberanian. Nabi SAW masa itu berdarah dan sakit dan banyaklah dalam hal yang susah. Nabi SAW kata, ada sahabat yang nak bunuh dia. Dia kata, biar itu kepada saya. Dan Nabi SAW ambil ada satu anak panah apa dan lempar kepada dia. Dan dia sebenarnya pakai dengan pakaian basic, dari atas sampai bawah. Ada tempat yang terbuka. Tapi dia masuk dari dekat lehernya, sedikit saja dia sentuh. Dan dia kata, Wallahi Muhammad tak bunuh saya. Dia tahu Muhammad dia akan buat ini dengan itu. Dan dia balik kepada para musyrikin, dia kata, Muhammad tak bunuh saya. Mereka kata, tak apa-apa. Ini kecil je. Tak, Muhammad akan, dia bagi tahu. Dia akan bunuh saya, dia akan bunuh saya. Dan memang dia tak sampai ke Makkah dan dia mati begitu. Dan seperti Nabi SAW bagi tahu, Nabi SAW membunuh dia. Lalu berlakulah sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan. Dan hakaza dengan dinukil dengan nukilan yang sahih dan qat'i, ini juga ada hadisah yang sangat masyhur, yang sangat kita ambil bagai pengajaran lah. Dinukil dengan nukilan yang sahih dan qat'i, dan baginda memberitahu seakan-akan Rasulullah SAW menyaksikan para sahabat yang perang di perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu dekat Syam, jauh. Dan Nabi SAW di Madinah. Kan? Seorang melihat mereka siaran langsung. Dan dia ada khutbah dan bagi tahu bagaimana berlaku perang di sana pada orang yang tinggal di Madinah.
Dan ini adalah perang yang masyhur dan berlaku dekat Syam. Dan jauhnya adalah selama sebulan berjalan dari Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda masa dalam khutbah itu, dia berkata, Ahazar Raya, Raya itu panji Islam itu, Ahazar Raya Zaid bin Harisah. Dari Harisah, Nabi SAW punya dulu hamba dan Nabi SAW bebaskan. Kan? Ahazar Raya Zaid, fa'usib. Summa ahazar Ja'far, fa'usib. Tapi maksudnya Nabi SAW menangis. Dan dia tunggu. Summa ahaza Ibnu Rawaha, Abdullah Ibnu Rawaha, fa'usib juga. Summa ahaza Saifun min suyufullah. Zaid telah mengambil bendera, lalu dia dicederakan. Kemudian Ja'far bin Abi Talib telah mengambil panji Islam, lalu dia dicederakan juga. Usib yani dia sudah ditimpa musibah ataupun anak panah ke, dan syahid yani maksudnya sini. Maksudnya syahid. Kemudian Abdullah Ibn Rawaha telah mengambil dan dia pun istisyhad, yani dia mati syahid. Dan kemudian akhir sekali satu pedang daripada pedang Allah mengambil bendera tersebut. Kemudian baginda memberitahu para sahabat, baginda berkenaan peristiwa secara terperinci. Kemudian Ya'la lepas perang tu, Ya'la bin Munabbih pulang dari perang. Lepas 2 atau 3 minggu. Sebelum ia memberitahu, Nabi SAW kata, kamu bagi tahu, saya bagi tahu. Dan dia kata, ya Rasulullah, kamu bagi tahu. Sebelum ia memberitahu apa yang berlaku di sana, lalu Rasulullah SAW sebagai pemberitahu yang benar menerangkan secara terperinci pada Ya'la. Ya'la bersumpah sambil berkata, telah berlaku tepat sebagaimana yang engkau telah khabarkan. Ya. Jadi, dan sebelum mereka pergi dan di Madinah, Nabi SAW tak pernah berlaku yani jadikan bagi panji Islam kepada seorang. Okey, dia hantar Usama bin Zaid ke Sayyidina Ali, kadang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Amr bin As ke, kadang Ibn kan. Jadi Nabi SAW kata, kalau Zaid jadi syahid, jadi Ja'far ambil panji. Kalau Ja'far pun dibunuh, Abdullah bin Rawaha dia ambil. Dan Nabi SAW menantikan satu-satu. Dan maksudnya mereka semua tahu, sahabat-sahabat pun tahu, dan semua tahu bahawa mereka akan jadi syahid. Dan akhir sekali Hazreti Sayyidina Ali, Sayyidina Khalid bin Walid mengambil Ali. Tapi bayangkan para sahabat yang saya hormati, dalam perang Mu'tah orang Islam 3,000 orang dan para musyrikin 200,000 orang. Yani 66 kali ganda lagi besar. Masa itu pun sahabat Nabi SAW yani masuk dalam para musyrikin, dia orang kufar itu, mereka lari. Mereka memang mereka terkejut. Macam mana 3,000 orang dia masuk di dalam 200,000 orang. Jadi mereka beberapa hari mereka begitu. Jadi mereka tak boleh kalahkan orang Islam. Akhir sekali Khalid bin Walid dia mengambil raya dan panji Islam. Dia buat perubahan sedikit. Dia masukkan orang depan ambil ke belakang ke depan, dan berkurang sedikit. Dan masa itu yang serang sekali lagi kepada orang kufar, mereka semua lari dan jauh. Mereka tapi lepas tu Sayyidina Khalid tak ikut lagi mereka dan kembali. Mereka ingat orang Islam kembali, nanti akan datang lagi. Tapi Sayyidina Khalid ambil semua yang baki tentera Islam itu balik ke Madinah. Nah, untuk nak selamatkan mereka. Tapi memang mereka mengakui mereka kalah dalam perang itu. Bayangkan, dengan ikhlas, bersungguh-sungguh mereka turun ke medan perang, dan Allah Subhanahu Taala pun membantu mereka. Kan? 66 kali ganda lebih besar tentera Bizans itu, kan Rom. Dan dengan izin Allah Subhanahu Taala, dan Allah Subhanahu bagi kejayaan kepada orang Islam. Begitulah banyak lagi
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ihbarat gaibi ataupun penghabaran gaib, dan Nabi SAW beritahu, dan berlakulah tepat seperti mana yang Nabi SAW beritahu tentang khilafah akan sampai 4 khalifah dan 30 tahun selepas itu, dan beritahu tentang pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu an, dan seperti mana beritahu dan dikeluarkan berlaku begitu. Berlaku juga dengan pembunuhan syahid Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, dan dia jadi sebagai syahid. Hakaza tentang kerajaan Abbasiyah dengan Umayyah dan lain-lain itu bagi tahu, dan tentang Mongol yang akan membunuh orang Arab, tentang kerajaan Mongol akan serang kepada orang Islam dan membunuh ramai, dan bagi tahu tentang kematian Najasyi masa di Yemen, di Habsyah. Nabi SAW terus bangun dan suruh sahabat-sahabat solat jenazah, Qiyabi, berkata Najasyi sudah meninggal. Satu minggu lepas tu datang kabar bahawa betul Najasyi meninggal pada hari yang Nabi SAW solat jenazah Qiyabi kepada Najasyi yang dia masuk Islam. Okey, insyaAllah ini kita berhenti di sini, akan sambung isyarat-isyarat yang lain. Nanti hari ini kita baca perkhabaran gaib Rasulullah SAW, dan adalah hadis-hadis yang bahagian mukjizat Nabi SAW berkaitan keberkatan tam, keberkatan air, tentang jamidat, benda-benda yang kaku, dan para jin, dan pokok, dan lain-lain, dan terbelahnya bulan. Kita akan insyaAllah masa dan masa insyaAllah kita akan baca dan merenung insyaAllah sama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tarda.